fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. Allahumma saddid lisani ayyidni bi ruhil qudus. Okey. Kita sambung balik. Kita sampai dekat mana? Wa ru'yatullahi jaizatun fil aqli. Kata muallif, wa ru'yatullahi jaizatun fil aqli. Melihat Allah Subhanahu wa taala itu harus pada akal. Hukumnya harus pada akal. Pada hukum akal harus. Wa wajibatun fin naqli, dan harus wajib pada naqal. Makna pada hukum syarak, naqal tu makna hukum syarak. Wajib. Sebab apa? Allah sudah menjanjikan dan mengatakan bahawa orang beriman akan melihatnya. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Muka-muka orang beriman pada hari akhirat akan berseri-seri kerana melihatkan Tuhannya. Jadi melihat Allah itu datang nas daripada Quran bahawa akan berlaku. Maka wajib berlaku pada syarak kerana Allah mengatakan wajib. Itu maksud pada naqli, pada syarak. Jadi itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Warada waqad warada dalilus sam'iyyu. Dan telah datang dalil sam'i. Dalil sam'i makna dalil daripada Quran atau hadis lah. Biijabi, dengan wajibnya, ru'yatil mu'minina, melihat oleh orang beriman Allah. Idhafat masdar kepada fa'il. Ru'yatul mu'minina Allah Ta'ala, melihat oleh orang beriman akan Allah Subhanahu wa taala fi daril akhirah, di negeri akhirat. Fa yura, maka dilihat Allah. La fi makanin, dilihat akan Allah tidak pada tempat yang tertentu. Wala ala jihatin, dan tidak pada pihak tertentu. Min muqabalatin, daripada berdepan ke tidak dengan berdepan. Awitisali syu'ain, ataupun bersambung cahaya, makna ada cahaya lah, bersambung cahaya. Ittisali syu'a makna bersambung cahaya, makna dengan bercahaya, ada cahaya. Au tidak dilihat dengan ada cahaya maksudnya. Au thubuti masafatin, ataupun dengan adanya jarak bainar ra'i wa bainallahi ta'ala, antara pelihat, ra'i pelihat, dan di antara Allah. Jadi orang beriman akan melihat Allah. Allah bukan ada tempat. Melihat tanpa bertempat Allah. Tanpa ada pada jihah, pada pihak tertentu. Tanpa berdepan. Tanpa berkait dengan cahaya. Tanpa ada kaitan dengan jarak antara orang yang melihat dan antara Allah SWT. Jadi apa yang cuba nak dinafikan oleh Syekh An-Nasafi ni, Imam Nasafi, menafikan kaifiyatur ru'yah al-makhluq lil makhluk. Yang nak dinafikan oleh Imam Nasafi ialah cara melihat bagi makhluk. Kita melihat sesuatu makhluk, ni belajar fizik, belajar semua. Tak payah belajar fizik pun, kita dengan akal boleh fikir. Cara melihat bagi makhluk, macam mana kita melihat sesuatu? Kita mesti melihat sesuatu tu ada bertempat. Tak? Sesuatu itu mesti berdepan dengan kita. Belakang tak nampak dah ni. Ada benda belakang ni. Muqabalah, berdepan. Ada ittisalul syu'a, ada bersambung dengan cahaya. Ada cahaya. Kalau gelap, tutup api gelap, gelita, boleh nampak tak? Tak boleh nampak. Walaupun kulit kita putih, berseri, tak nampak, kecuali bercahaya lah. Nabi tak? Nabi orang nampak dia tak? Au subuti masafah, atau adanya jarak. Anda nak tengok tuan-tuan sekalian, tak? Mesti ada jarak kan? Ada jarak. Yang duduk tengok secara FB, anda boleh nampak tak? Boleh nampak, dia boleh nampak anda. Tak, ni ada jarak. Kalau jauh sangat tak nampak. Padang yang luas duduk jauh, nampak tak? Tak nampak. Sebab apa? Bumi tidak rata. Benda baru pula. Teori the flat earth.
Bukan kerana jarak pun. Mata kita kalau orang yang kampung lagilah, dekat pun tak nampak dah. Makna mensyaratkan syarat ini. Apa? Jadi syarat ini syarat melihat bagi makhluk. Okey, adakah melihat Allah Taala dengan syarat-syarat ini? Tidak. Itu nak beritahunya bahawa melihat orang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala akan Allah melihat Allah Taala di negeri akhirat bukan dengan melihat cara melihat makhluk. Dan macam mana? Macam mana? Macam itulah. Tidak begini, tidak begini, tidak itu. Nak tahunya kena tengok nanti ya. Ada hari akhirat nanti ya. Okey, dah yang dia boleh dia persoal, adakah adanya melihat tanpa cara tu? Kita kena cari dalil. Mana bukti bahawa kita boleh melihat tanpa syarat-syarat ini? Mana bukti? Dalam mimpi salah satunya. Mimpi. Dalam mimpi kita nampak kan? Adakah nampak kita tu dengan terbuka mata? Kecuali orang tidur buka mata lah. Kita tutup mata. Lepas tu gelap kalau tutup api. Tapi nampak. Lepas tu ada jarak pula. Tak ada jarak. Kadang bangun tu letih sebab apa? Kena kejar. Jauh lagi. Daripada si kembangan sampai ke Johor Bahru. Jadi alam tu berpindah alam. Daripada alam nyata kepada alam mimpi. Alam mimpi ni alam dunia lagi. Dah berubah sistem melihat. Perlihatan. Sistem melihat tu dah berubah. Apatah lagi bila kita berubah pada alam barzah, pada alam akhirat. Jadi melihat itu tidak disyaratkan syarat-syarat ini. Cuma pada adatnya melihat dengan cara ni. Sebab tu Rasulullah SAW antara hadis yang sahih, Nabi melihat fa inni ra'aitukum min wara'i dhahri kan. Aku dapat lihat kamu di belakang aku. Aku dapat lihat belakang. Macam mana melihat? Nabi ada mata. Bukan ada mata. Sebab melihat tidak mensyaratkan mata. Melihat tidak mensyaratkan mata. Nampak tak? Okey. Jadi bila faham kita ada mata ni apa? Mata ialah anggota yang Tuhan cipta, pada adatnya dia untuk melihat. Sebab tu kata orang buta ni lagi celik pada orang melihat, orang tua, orang celik. Lagi celik dia, lagi melihat daripada orang yang celik tu. Baru kita faham maknanya tak mesti melihat dengan mata. Tak mesti, makna harus. Bila harus, tak mustahil lah melihat Allah Ta'ala tanpa dengan kaifiat yang makruf begini. Tapi sukar difaham oleh sebahagian orang. Hatta orang yang bijak pandai pun tak batu. Kita nampak Mu'tazilah menafikan ru'yah. Dan ni antara khilaf besar antara Ahli Sunnah dan juga Mu'tazilah. Antaranya bab ru'yah lah. Ru'yah. Imam Zamakhsyari buat syair. Buat syair menafikan dan kita panggil apa? Menyindir golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia kata apa? La jama'atun sammu hawahum sunnatan wa jama'atan humrun la umri mukafah qad syabbahu bi khalqihi fatakhawwafu syan'al wara fatasattaru bil balkafah. Disindir Zamakhsyari sindir. Bahkan dalam Kasyaf pada mukadimah mula-mula tu pandai disindirkan Ahli Sunnah wal Jamaah. Antara perkara besar yang jadi menyindir ni ya. Jadi dia kata la jama'atun sammu hawahum sunnatan. Ada satu jemaah, satu kumpulan yang menamakan mengikut hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka tu mereka mendakwa. Hawa nafsu makna pandangan salah mereka tu, mereka dakwa diri mereka sunnatan wa jama'atan. Ahli sunnah wal jamaah. Ustaz sunnah. Ustaz sunnah. Pandai di sini. Kata ada orang tu mengaku dia ahli sunnah wal jamaah. La jama'atun sammu hawahum sunnatan wa jama'atan humrun la umri mukafah. Demi Tuhan, la umri, demi Tuhan yang nyawaku di tangannya, humrun mukafah. Mereka itu umpama keldai humurun. Humurun. Keldai yang diheret. Keldai kata. Pok-pok ni keldai mereka ni. Qad syabbahu bi khalqihi fatakhawwafu. Mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tapi mereka takut
Syan'al fatakhawafu syan'al wara fatasattaru bil balkafah. Tapi mereka takut penghinaan dan celaan orang ramai, mereka pun bersembunyi di sebalik balkafah. Balkafah tu bila kaif. Jadi dia kata ahli sunnah ni, ahli sunnah ni mereka kata dia menyamakan Allah dengan makhluk. Kita boleh tengok makhluk, kita pun boleh tengok Tuhan. Jadi mereka ni ahli sunnah ni kata Zamakhsyari lah, Mu'tazilah ni, dia kata ahli sunnah ni menyamakan Tuhan dengan makhluk. Sebagaimana kita boleh tengok makhluk, maka kita boleh tengok Allah. Mereka menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tapi kerana takut dihina dan dicela oleh orang ramai, kalau kata sama makhluk kan, ni sesak ni, mereka pun bersembunyi dengan istilah balkafah, bila baik kaifiyah. Kita boleh melihat Allah tanpa kaifiyat. Itu etika ahli sunnah tu. Syekh Zamakhsyari sindir. Dia kata puak ni khamrun mukafah, umpama keldai yang diheret. Biasalah bila orang sindir balas balik lah. Ramai ulama balas. Ramai ulama balas. Tadi 2 rakaat je balas banyak lagi. Setiap-tiap orang balas. Apa nama ni? Antara ni sebut apa? Dia balas apa nama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah mari. Wajabal khasaru alayka fanzur munsifah fi ayatil a'rafi fahiyal munsifah. Pada dia apa dah ingat lah. Tak apalah. Dalam syair tu disebut, dia sebut situ apa nama ni, kita tengok ni tengok alat ajaib depan ni, tak ingat kepala. Wajabal khasaru alayka fanzur munsifan fi ayatil a'rafifah iyal munsifah. Jadi mula-mulanya disebut apa nama ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, innal wajabal khasaru alayka fanzur munsifan fi ayatil a'rafifah iyal munsifah, innal wujuha ilaihi nadhiratun bidha ja'al kitabu wa kultumu hadha safah, nataqal kitabu wa anta tantiqu bil hawa fahawal hawa bika fil maha wil mutlifah. Jadi dalam antara syair yang dibalas tu, dia kata cuba kepala, tak ada ingat kepala depan dia, syatrul awal tu, wajabal khasaru alaika, wajiblah hina ke atas kamu, fanzur munsifan, maka hendaklah kamu melihat secara insaf, fi ayatil a'raf, dalam surah al-a'raf. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Apa surah A'raf tu? Cerita mengenai tentang Nabi Musa pergi munajat, lepas tu qala rabbi arini anzur ilaik. Tuhan kata, Nabi Musa berkata pada Allah, wahai Tuhan, aku nak lihat kamu. Ya rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu tak mampu melihat aku, tapi kalau nak lihat, cuba tengok pada bukit ini. Kalau bukit ini tidak bergegar, tidak berpecah, kekal pada tempatnya, maka kamu dapat melihat aku. Jadi dalam surah Al-A'raf tersebut menceritakan permintaan Nabi Musa kepada Allah untuk melihat Allah. Allah Ta'ala balas macam mana? Tuhan balas kata dengan tengok bukit. Kalau bukit itu tidak pecah, bergegar, maka kamu dapat melihat aku. Tapi bukit itu pecah. Ini fa ini istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Bila Tuhan tajallikan sebahagian sifatnya pada bukit, bukit itu pecah, maka Nabi Musa pun jatuh pesang, tak sempat tengok Tuhan. Okey, itu ayatnya. Jadi pengarang tadi ataupun nazim tadi kata fanzur munsifan fi ayatil a'raf.
tengok pada ayat A'raf, fahiyal munsifah, dia akan mensifatkan kamu, akan mendiamkan kamu. Innal wujuha ilaihi nadhiratun bidha, sesungguhnya muka-muka akan melihat kepada Tuhannya. Bidha ja'al kitabu wa qultumu hadza safah, dengan itulah datangnya Al-Quran, tapi kamu kata golongan ini safah. Safah ni makna bodoh. Nataqal kitabu wa anta tantiqu bil hawa. Quran kata boleh tengok. Ini tadi kembali kepada ayat innal wujuhun yawma idzin nadhirah. Quran sebut wujuhun yawma idzin nadhirah. Mereka kata orang yang kata boleh tengok tu safih, orang yang bodoh. Nataqal kitab, Al-Quran sebut wa anta tantiqu bil hawa, tapi kamu bercakap ikut hawa nafsu. Quran dia tapi tak pakai Quran, ikut hawa nafsu. Fahawal hawa bika fil mahawil muslifah, maka hawa nafsu kamu yang akan menjatuhkan kamu dalam lembah yang membinasakan. Okey. Syabbah tajah la sadra ummati ahmada wa dhawil basairi bil hamiril mukafah. Itu awal dia. Syabbah tajah lan sadra ummati ahmada wa dhawil basairi bil hamiril mukafah wajabal khasaru alayka fanzur munsifan fi ayatil a'rafi fahyal munsifah innal wujuha ilaihi nadhiratun bidha ja'al kitabu wa kutumu hadha safah nataqal kitabu wa anta tantiqu bil hawa fahawal hawa bika fil mahawil mutlifah. Syabbah tajahlan, ambil mula. Syabbah tajahlan, kamu menyerupakan, menyamakan dengan jahil kamu sadra ummati ahmada, orang-orang yang ada pada awal zaman, iaitu para salafus salih. Para salafus salih, sadri ummati Ahmad, awal umat Nabi ni salafus salih. Mu menyerupakan mereka secara jahil bil hamiril mukafah, dengan keldai yang tak diheret talinya. Wajabal khasaru alaika, kamu yang rugi. Sebenarnya dapatlah kerugian kepada kamu. Itu. Tu tadi sambung sampai akhir lah. Flashback. Dia mari lambat sikit, itulah. Dia panjang-panjang ni. Tak orang Melayu ni dia bab mengapa ni gitulah. Bukan Melayu lah anda. Okey. Wa ru'yatullah jaizatun fil aqli. Okey, apa dalil? Dalil harus pada akal. Sebab benda yang ada, wa kullu mawjudin yasihu an yura. Setiap benda yang ada harus dilihatlah. Itu biasa kita dengar kan. Setiap benda yang ada boleh dilihat. Bukti yang sangat jelas sekarang ni, ada benda yang dulu kita tak boleh tengok, tapi kita boleh tengok sekarang. Betul tak? Dengan adanya alat-alat. Kita tak boleh tengok kuman, tapi ada alat mikroskop boleh tengok hak tu kecil. Kita tak boleh tengok planet, tapi dengan ada alat teleskop boleh tengok hak jauh. Hak paling jauh besar dengan teleskop, hak paling kecil mikroskop. Sebab apa? Sebab mata tak mampu tengok. Jadi kita tak boleh tengok tu bukan sebab benda tu tak ada, tapi tak mampu tengok. Jin kita tak boleh tengok. Orang tak boleh tengok lah. Tak mampu tengok sebab apa? Bukan dia tak ada. Kemampuan mata kita tak mampu. Sebagaimana kuman-kuman tadi lah. Tak. Ataupun kita panggil apa? Ni benda-benda pejar ni ada gelombang kan? Ada wave kan? Benda-benda ni ada wave dia sendiri kan. Bila dapat tahu tu? Akhir-akhir ni lah penemuan sains. Kita boleh tengok tak? Tak boleh. Jadi maknanya ada perkara-perkara yang kita tak dapat tengok bukan kerana tak ada, tapi kerana ketidakmampuan kita tengok. Tak mampu kita tengok. Okey, maka pada akal harus dan wajib melihat dan berlaku dengan naqal. Wajib pada nakli, pada syarak, kerana ada dalil. Maka melihat Allah, akan melihat Allah di akhirat nanti orang beriman. Orang yang beriman, yang percaya dengan melihat Allah. Yang percaya dengan melihat Allah. Hak tak percaya? Dia tengok tak? Hak tak percaya. Mu'tazilah tak percaya kan? Mu'tazilah kata kalau tengok Tuhan tu mesti berdepan. Kalau berdepan Tuhan tu mesti macam berlembaga, macam makhluk. Mustahil Tuhan macam makhluk, maka Tuhan tak boleh tengok. Dia ada tanpa boleh tengok. Itu jawapan Mu'tazilah. Sebab dia nak mentanzih juga, nak mengatakan Tuhan bukan macam makhluk.
bukan betul, bukan bertokar gitu, maka mereka menafikan melihat. Sebab melihat pada mereka hanya tertentu pada benda yang bertokar dan duduk depan ada cahaya. Jadi mereka menafikan atas dasar tu, dan mereka tersalah dalam masalah ni. Orang Mu'tazilah boleh tengok Tuhan tak? Ulama katalah, ada orang ni kata, orang yang menafikan melihat Allah, mereka tak akan dapat melihat Allah. Mahrum. Sebab apa? Sebab mereka tak yakin. Tu penting akidah Akidah ni kena betul. Sebab apa? Melibatkan hidup selepas mati kita. Kita akidah iktikad. Mu'tazilah Islam. Tak usah kira orang kafir. Tak usah kira orang tak Islam. Orang tak Islam memang tak boleh masuk syurga. Sebab apa? Tak boleh masuk syurga. Kalau tanya. Sebab apa orang kafir tak boleh masuk syurga? Sebab tak percaya ke syurga. Dah tak percaya, mu tak percaya sangat, natak mu. Betul tak? Tuhan kata dah ada, tak percaya sangat, ambil lah tak percaya. Gitu je makna kalau dia fikir logik lah. Allah Ta'ala khabar ada syurga, tak percaya syurga, tak percaya tak apa lah. Sudahlah, khabar dah ada tempat ni. Kita tahu dah jalan ni jam, atau jalan ni tengah dibaiki, jangan lalu. Kita tak murah, tak mau dengar. Nak lalu kau, lalu lah. Silalah. Tak boleh masuk syurga. Sebab mereka tak percaya ke syurga. Tak percaya ke Tuhan. Maka tak dapat apa yang Tuhan beri. Dan mereka tak percaya. Kenapa? Tak percaya. Itu senang je sebenarnya. Alasan kenapa orang yang tak Islam tak masuk syurga senang je. Mereka tak percaya. Awak tak percaya. Dia lain dengan orang buat dosa. Orang Islam yang tersalah, mereka percaya ke Tuhan. Kepercayaan dia tu menyebabkan ada belah kasihan daripada Allah. Sebab tu orang buat dosa Tuhan boleh ampun. Selain syirik lah, Tuhan boleh ampun. Sebab mereka yakin. Buat tu dalam keadaan yakin ada Tuhan. Minum arak dalam keadaan yakin ada Tuhan. Berzina dalam keadaan yakin ada Tuhan. Tapi tahu salah. Jadi benda itu di sisi ahli sunnah, orang buat dosa harus Tuhan ampun, harus. Kalau Tuhan nak ampun, kalau Tuhan tak nak, nasib lah. Bukan mesti. Tapi mereka mendapat keampunan dengan dasar kerana ada yakin akidah tu. Tu penting akidah. Jadi, hak tu antara kufur dengan iman. Masalah ru'yah. Ini juga perkara yang membezakan ahli sunnah macam kita sebut, dan juga Mu'tazilah dan puak-puak lain yang tak percaya kan. Jadi, balasan mereka tak percaya ru'yah, mereka tak dapat ru'yah. Dibalas gitulah. Al-jaza' bimithli al-amal. Mereka tak percaya ada melihat Tuhan, mereka tak boleh tengok lah. Jadi kesian gitu. Orang lain boleh mendapat nikmat. Ada yang dapat melihat Allah Ta'ala setahun sekali. Ada dapat melihat Allah Ta'ala sebulan sekali. Ada melihat Allah Ta'ala seminggu sekali. Ada melihat Tuhan pagi sekali, petang sekali. Ada melihat Tuhan bila-bila masa. Ini paling tinggi. Dan nikmat paling besar ialah ru'yatu wajhillah, melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mereka masuk syurga tanpa melihat Tuhan. Mereka diharamkan daripada mendapat nikmat paling besar dalam syurga. Rugi lah. Sebab itu akidah, walaupun benda ni khilaf dalam ahli sunnah dan ahli sunnah, jaga. Sebab akan memberi kesan pada kehidupan selepas mati. Tak? Jadi itu satu. Mu'tazilah dia akan diharamkan, kata ulama lah. Tapi bagaimana wallahu a'lam lah, ulama buat gitu. Tapi kalau orang percaya tak boleh tengok Tuhan, ada juga di Jordan kan, menafi ru'yah, tanpa menyebut nama lah. Orang yang tahulah menafi ru'yah. Menafi ru'yah tu bahaya tu, bahaya. Okey, habis. Ru'yah tu film mana Ustaz dekat dulu? Nak sebut, orang sebut asyik baik tak? So yang kes Imam Ahmad tu, kes Imam Ahmad. Ini meja cerita karut daripada meja berceramah. Cerita kedua. dia kata apa tu, dia nakal hadis Aisyah kan. Itu hadis Aisyah. Ulama kan tolak hadis Aisyah. Hadis apa tu? Anna arahu nurun fa anna arahu. Gitu. Kari apa? Bukan apa tu, yang dia macam mana dia makan, dia muntah lah bila cakap pasal Tuhan ni.
Melihat Tuhan, so dia tahu. So maksudnya yang speaker tu dia kata mustahil lah benda tu, tak makul lah. Tak boleh tengok lah. Tak boleh tengok lah masa tidur. Dia nafi tu tak boleh tengok masa tidur. Macam orang nafi, ada tak nafi melihat Nabi? Ada dia, anda baca, ada baca menafi orang yang boleh yakin melihat Nabi saja ialah hanya orang pernah melihat Nabi, iaitu sahabat. Dia faham daripada man ra'ani fil manam faqad ra'ani fasayarani fil yaqazah. Jadi siapa yang akan lihat pada yaqazah tu? Sahabat. Jadi pada sahabat je lah. Ada orang fikir gitu? Ada, Syekh. Tu jadi kata pelik zaman sekarang tau. Makna manusia tak takut dah ni. Jadi dia kata yang boleh yakin sekarang ni siapa-siapa mendakwa melihat Nabi, sebenarnya tak boleh kita yakin. Sebab mereka tak tengok Nabi secara nyata. Kata dia lah. Ni bukan kata Ana. Bahaya alat-alat ni. Boleh potong. boleh potong. Jadi maksud lain pula jadi dia kata gitu. Jadi maknanya tak ada orang boleh dakwa lihat Nabi. Tak ada, betul ke tak tahulah maksudnya. Padahal hadis tu memberi mubasyirat kepada umat-umat akhir zaman yang tak dapat melihat secara hidup ni, dapat melihat dalam mimpi. Tak? Okey, jelas. Kembali pada soalan tadi. Jadi tentang masalah Siti Aisyah tadi pun, kan dia khilaf dengan Ibn Abbas. Dan ulama ahli sunnah pun kata dah, al-muthbit muqaddamun ala nafi. Hadis ataupun riwayat yang mensabitkan didahulukan daripada riwayat yang menafikan. Kalau kita banding antara hadis, dah, hak ni kata Nabi tengok, hak ni kata Nabi tak tengok. Tentulah tengok tu didahulukan sebab dia ziyadatu ilmin, menambah satu maklumat dan ilmu di atas benda yang tidak ada pada asalnya. Diterima hak tu lah. Dah. Jadi dari segi hadisnya gitu. Dari segi perbincangan para ulama, memang ulama dalam masalah ni tak terimalah pandangan Aisyah. Terima pandangan jumhur para sahabat lain mengatakan memang Nabi melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada hadis-hadisnya lah. Maka riwayat Imam Ahmad, ni juga memang ada yang dulu dalam forum tu Ustaz Hanif sebut. Dan dia rasa, saya dengar dia sebut dalam Tuhfatul Murid, Imam Bajuri sebut. Memang ada lah. Ada buka sebab bab ruyah. Ada sebut cerita riwayat. Dan bukan kitab tu saja, kitab lain juga menukilkan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpi 99 kali. 99 kali. Dia kata, in ra'aituhu tamama mi'ah la as'alanna. Kalau aku melihat kali ke-100, aku akan tanya Allah. Dia tengok sungguh. Hebat ni kedudukan orang boleh tengok Allah Ta'ala ni. Maula sayyidi wa maulaya ay ma syai'in atau ayu syai'in afdalu ma afdalu ma yataqarrabu ilaihi almutaqarribuna ilaik atau kama qala. Kata Imam Ahmad, dia kata, ditanya dalam riwayat itulah, apakah yang ibadat yang paling dapat mendekatkan diri oleh orang yang ingin dekat kepada kamu? Lalu suara tu atau Allah Ta'ala jawab, tilawatu kalami, membaca Al-Quran. Imam Ahmad tanya lagi, bifahmin atau bighairi fahmin, baca dengan faham ke baca dengan tak faham? Dibalas lagi, ya Ahmad, bifahmin atau bighairi fahmin, tak kira lah faham tak faham, baca Quran tu antara ibadat yang paling mendekatkan diri kepada aku. Okey. Jadi riwayat tu diriwayat oleh ramai ulama. Tak percaya tak ada masalah. Mustahil ke tak? Isu mustahil ke tak? Isu mustahil ke tak? Pertamanya, kita faham beza ru'yah manamiyah dengan ru'yah fil yaqazah ni. Tengok dalam tidur lain dengan tengok masa jaga. Tengok masa jaga macam ni lah, perlu ada cahaya, perlu dekat, perlu buka mata, belakang tak nampak. Tengok dalam mimpi, tak ada syarat tu. Perlu buka mata? Tak perlu. Perlu ada cahaya? Tak perlu. Perlu dekat jauh? Tak perlu. Jadi kalau melihat Allah dalam mimpi, kena tengok pula, adakah melihat Allah dalam mimpi tu melihat Allah betul? Kalau melihat Allah betul,
dengan tanpa kaifiat, tidak berjisim, tidak berjihah, tidak ada, di kita panggil apa? Tokoh. Tokoh aje, bahasa sedap sikit apa? Zat apa? Fizik. Benda yang berfizikal. Benda yang berfizikal, ada pihak dekat jauh. Kalau melihat dengan sifat-sifat yang layak dengan Allah, maka Allah. Kalau tidak, maka itu bukan Allah. Tapi mungkin itu sesuatu yang menceritakan, mungkin suara, tapi hak ditengok tu bukan Tuhan. Tapi apa yang diberitahu tu mungkin mentadbirkan daripada ilham Allah Ta'ala atau apa yang Tuhan nak sampaikan. Boleh berlaku lah gitu. Jadi kalau melihat dengan rupa yang dengan tidak berupa, dengan tidak berjihad, dengan tidak berjisim dalam mimpi, maka boleh jadi Allah lah, boleh jadi. Sebab tidak mustahil. Tidak mustahil. Dan riwayat bukan Imam Ahmad saja. Ramai ni ulama-ulama lain diriwayatkan melihat Allah Ta'ala dalam mimpi berlaku. Cuma kita kata ni lah, ini perlu disekat kerana dia boleh menyebabkan menutup kita mesti sadus zari'ah. Sebab apa? Dia ramai mengaku tengok Tuhan. Betul lah ramai mengaku, tapi betul ke tak? Isunya betul atau tidak dia melihat Tuhan. Ramai boleh mengaku. Macam dulu kan. Dulu Arqam lah, sebutlah. Telah difatwakan lah. Difatwakan. Banyak dakwa tengok Rasulullah. Tapi betul ke? Itu yang masalahnya. Kadang dakwaan saja ataupun orang ajaran sesat mengatakan guru mereka kata melihat Tuhan. Betul ke? Atau melihat Nabi? Betul ke? Masalah betul atau tidak orang itu berbohong ataupun tidak. Masalah berlaku harus, tapi awak tu menipu ke tak? Jadi ini syariat yang mengukur orang itu. Ni kalau tak semayang, puasa pun tak cukup. Semayang pakai seluar pendek. Takkan. Tak. Lepas tu pula apa yang diberitahu tu benda yang menyalahi syariat. Bukanlah. Maka apa yang diberitahu atau mimpi dia tu mimpi mainan mimpi. Bukan betul. Boleh jadi dia menipu. Boleh jadi lagi tu, boleh jadi menipu. Jadi kita tak percaya, tak percaya lah. Tapi kalau orang yang menceritakan tu, umpama orang-orang yang makna siqah, orang soleh, amal soleh, sebagaimana Sahibul Burdah, Imam Al-Busiri mimpi Rasulullah kan? Mimpi Rasulullah. Apa lagi? Antaranya Syekh Ahmad Marzuki kan? Syekh Aqidatul Awam, ulama-ulama begitu. Mereka mimpi jumpa Rasulullah, bagikan syair ke apa kan, bacaan apa-apa, maka begitu berat zannya betul. Tak. Kita pun percayalah dengan sebab kesiqahan dan juga kebenaran mereka. Mereka tak menipu. Mereka orang soleh. Takkan mereka nak menipu atas Rasulullah, padahal menipu atas Rasulullah ni habis amalan, tak masuk api neraka. Takkan mereka beramal lama-lama jadi kedudukan begitu alim segitu, tiba-tiba nak menghapuskan amalan, nak masuk neraka. Tu pelik lah. Tu kita buat kena tanda soal tu. Cepat-cepat kita nak tolak, siapa yang kita nak tolak tu? Bukan Ustaz Mahdi, bukan Ustaz Azhar, bukan Ustaz Ilmi atau siapa-siapa, tapi kita nak tolak tuan tu. Nak bincang dari segi sanad, bincang selesai lah. Tapi nak bincang dari kesahihan betul tidak, mimpi atau tu, awak mana tahu awak tak mimpi. Dia mimpi. Tak percaya sudahlah. Nak percaya, ikutlah. Gitu. Jadi kat mana tadi? Jadi isunya itu dibawa dalam imam antaranya Syekh Al-Bajuri lah dalam Tuhfatul Murid. Maka harus melihat. Sebab apa? Sebab benda itu boleh melihat lah. Adapun secara jaga tidak berlaku di dunia ini sekarang, dan akan datang pun tak akan berlaku kecuali kepada Rasulullah SAW. Nabi je yang boleh melihat Allah Ta'ala masa dalam keadaan sedar ni. Ketika Isra' Mi'raj lah. Ketika Isra' Mi'raj. Nabi-Nabi lain tak ada di dunia ni. Akhirat, orang beriman akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam mimpi boleh berlaku. Boleh berlaku. Melihat Rasulullah SAW pula, melihat Nabi SAW, itu hadis pun adalah hadis pun dah ada bahawa siapa yang melihat aku, sesungguhnya dia sungguh melihat aku. Fa inna syaitana la yatamathalu bi, syaitan tak boleh berupa dengan rupa aku. Jadi ulama kata
syaitan tak boleh berupa rupa Nabi. Tak boleh berupa rupa Nabi. Tapi dia boleh mengaku Nabi. Sebab itu penting ilmu syama'il ni untuk kita kenal. Yang kita nampak dalam mimpi tu betul syaitan. Syaitan ke Nabi? Kalau adakah datang dalam mimpi dan sifat Nabi betul ke? Ataupun sifat lain? Jadi orang yang tak tahu syama'il Nabi, kalau zaman tabi'in dulu dia tanya sahabat. Tak, dia tanya sahabat. Dia tanya sahabat, dia mimpi, tak salah Anas Ibn Sirin ke siapa? Mimpi, dia bertanya pada sahabat, dia mimpi gini-gini Rasulullah. Sahabat kata, sifli ru'ya, sifatkan pada aku apa yang kamu tengok. Dia pun sifat-sifat. Sahabat pun kata, betul lah tu Rasulullah. Tapi kita akhir zaman ni nak tanya siapa? Tak? Apa? Nak cerita pun tak mampu nak cerita sifat guna kan? Orang tu je. Tapi boleh ceritalah gini. Nak cerita payah, nak ungkapkan di mulut payah. Jadi melihat dengan rupa sebagaimana dalam syama'il itu, memang itulah Rasulullah, kerana syaitan tak boleh berupa dengan rupa dia. Tapi kalau orang tak belajar, hak ni yang datang dalam ajaran sesat ni, dia tak belajar, dia mengaku nampak Nabi. Ada tak? Orang cerita kerana ada tiap-tiap hari ada tengok Nabi. Jenis orang bukannya orang baik. Tak? Jadi dia tengok Nabi ke tengok apa? Takut tengok Nabi palsu. Tengok syaitan. Jadi itu pentingnya ilmu untuk kita bezakan antara betul atau salah. Okey, mana lagi? Kau apa dah? Situ. Dia kena tak situ. Koordinator. Jauh sangat. Jauh, tak nampak. Cari yang besar sikit. Tak. Okey, sebab dia senang ni kena pusing. Cadangan je lah. Boleh. Ustaz, ya. kira syarat untuk tengok Nabi tu memang berdasarkan amalan. Tak, anugerah. Tapi boleh diusaha. Boleh diusaha. Dia anugerah belaka, tapi boleh diusaha. Usaha tu menunjukkan kesungguhan kita. Bila bersungguh, Tuhan nak bagi, boleh tengok. Gitu. Orang bersungguh datang tak? Saya nak cari kerja ni cik, tolong ambil saya kerja, datang kerja. Sungguh. Esok mari nampak bersungguh ni, ambil aja. Jangan orang kata saya nak bagi. Saya nak datang kerja ni sijil saya, straight A. Tak. Cik ni sijil saya. Cik kalau rasa berminat dengan saya, sila call saya. Sombong pula. Tak. Lain sikit dengan orang tu kalau dia rajin pula, straight A, pergi pula minta lagi, cik macam mana, ada orang ke? Lagilah senang nak dapat. Gitu je lah. Boleh. Jadi okey. Habis ru'yah apa isu lagi? Wallahu khaliqun li af'alil ibad. Ni rasanya kita semulalah. Kita semulalah sebab masuk af'al ibad ni berat sikit, panjang sikit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.